Badan kita ni sebenarnya ada 3 jenis lapisan pertahanan bagi semua jenis penyakit dan juga jangkitan kuman, bakteria, virus, prion dan sebagainya lah. Senang cerita kan, kita anggap apa sistem pertahanan 3 jenis 3 layer ni macam benteng kota Rom ataupun kota Uthmaniyah apa Istanbul kan. Attack on Titan lah. Attack on Titan boleh mana-mana lah. Kita ada lapisan yang pertama sekali kan, benteng fizikal. Macam contoh yang Rumeli Hisari ataupun macam Wall Maria. Untuk lapisan pertama ni ialah kulit kita sendiri. Jadi bila contoh kuman datang kan, merayau kat udara, aerosol, pap dekat, dia tak boleh nak masuk. So kita punya kulit ni ada lapisan-lapisan keratin yang keras yang dan juga apa kalis air, dia orang tak boleh masuk. Dan juga contoh di hidung kita kan, ada hingus. Hingus ni dia ada komponen kimia yang membunuh bakteria, kuman dan sebagainya. Ini adalah contoh benteng fizikal yang pertama. Kemudian kita ada lapisan kedua. Lapisan kedua ni selalunya macam askar-askar dia. Sentry senang cerita, sentry. Jadi kerja sentry ni, dia akan tengok kuman-kuman ni, dia akan identify. Lepas tu kalau boleh dibunuh, dibunuh. Tapi kalau tak boleh, dia pergilah macam report dekat lapisan ketiga. Jadi lapisan kedua ni macam selalunya sel darah putih lah kat badan kita. Tapi sel darah putih ni ada 2 jenis. Satu apa leukosit, lagi satu limfosit. Tapi sebelum nak masuk lapisan ketiga kita, saya cerita juga yang contoh kes yang kita allergic apa semua tu, dan juga kes macam radang apa semua disebabkan oleh lapisan kedua lah, sebab dia nak balas, dia nak lawan bakteria tu balik. Lapisan ketiga ialah limfosit. Dalam leukosit ni dia ada banyak jenis. Dia senang cerita, dalam sel darah putih ni dia ada banyak jenis kelas-kelas dia. Ada monosit, ada saya tak ingat sebab banyak sangat. Dalam leukosit ni memang banyak sangat jenis lah. Ada yang mengawal radang, ada yang cetuskan allergen, ada yang bunuh kuman, ada yang macam tolong mereport sel darah putih lain pasal penyakit ni dan sebagainya. Dan kemudian kita ada sel limfosit yang juga bukan sel darah putih dan juga ialah lapisan ketiga pertahanan. Mereka inilah tentera elit se-elit-elitnya dalam badan kita. Jadi limfosit ni dia ada 2 kerja dia. Pertamanya, dia akan hasilkan apa sel B. Sel B ni pula kemudiannya akan hasilkan antibody. Dan antibody ni lah akan datang pergi ke kuman-kuman ni kan, pegang, lepas tu dia cuba bunuh. Tapi sel B ni bukannya semuanya akan jadi antibody tau. Ada yang macam dia akan stay je macam tu. Sebab function dia lah, bila antibody dah bunuh ni kan ada maklumat-maklumat apa nukleus apa sebagainya semua kan. Sel B ni akan macam catat balik apa benda kuman yang aku lawan tadi, dia catat. Sebab tu dia panggil sel B memory, sebab dia mencatat segala jenis apa kelakuan mikrob tadi. Dan bila dia catat benda tu, kita takkan kena penyakit yang sama untuk jangka masa yang sangat lama. Sebagai contoh, penyakit tu ialah penyakit chickenpox. Sebab kita selalunya chickenpox kena sekali seumur hidup ke. Payah nak jumpa 2-3 kali. Sebab kenapa? Sebab sel B memory tadi dah ingat dah segala jenis apa kelemahan dia, apa perangai dia, apa simptom pada penyakit tu. Dan malah kalau tengok macam kes pandemik sekarang ni kan, COVID-19, orang yang dah kena COVID, pasal dia survive, dia hidup kan, dia macam jadi kebal untuk beberapa masa yang lama. Cuma sekarang ni dia tak macam chickenpox lah, sebab dia akan banyak varian kan. Jadi dia boleh kena varian lain, sebab tu kena cucuk. Kadang-kadang saya terjumpa orang anti-vax, dia cakap, vaksin ni tak function lah, benda cucuk kuman apa dalam badan kan. Masalahnya mereka ni tak tahu tau. Sebenarnya vaksin tu hanya memanipulasikan lapisan ketiga kita untuk jadi lagi kebal. Sebab itulah fungsi vaksin. Dia masukkan kuman, kalau yang ikut secara dasar dia, kuman yang sangat lemah, virus yang sangat lemah tu, dia cucuk dalam badan kita. Jadi limfosit tengok, kuman ni dah lemah, boleh makan kot. Dia makan. Dan dia makan, dia tahu memori dia, dia tahu apa benda semua, data semua tu. Jadi bila ada virus COVID lain masuk, dia boleh lawan. Itu sebab saya cakap, orang yang anti-vax yang bising-bising pasal vaksin ni bukan semula jadilah, kita kena minum, kena makan habatus sauda. Tak, habatus sauda semua. Tak, saya bukan macam menghina. Saya cuma nak cerita pasal realiti dia. Salah satu kaedah nak lawan kuman-kuman macam ni, kuman virus terutamanya, hanyalah dengan vaksin. Sebab vaksin pula ialah memang kaedah yang sangat semula jadi. Sebab benda ni bukan baru lahir sekarang. Dia dah lahir sejak tahun 200 sebelum Masihi lagi. Yang ni waktu zaman tamadun Cina. Dia tiup apa tai hidung ataupun hingus-hingus kering kan, orang yang kena penyakit ni kan, pada orang yang tak kena lagi. Dan itu antara contoh kaedah pertama sekali apa vaksin. Dan yang paling terdekat waktu zaman revolusi Amerika, waktu tu ada Edward Jenner dekat British, dekat UK. Dia belajar kaedah ni pada Uthmaniyah. Jadi nampak dia belajar kaedah ni pada Uthmaniyah. Jadi kalau ada orang Islam cakap teknologi kafir semua kan, cakap dia orang Uthmaniyah dulu pun guna kaedah yang sama. Kaedah ni lah dia sapu nanah. Waktu tu penyakit cowpox, sapu nanah orang yang dah elok pada cowpox kan pada orang yang tak elok lagi, dan hasilnya orang tu jadi kebal dengan cowpox. Benda sama je dengan vaksin. Jadi itulah sebuah sedikit tentang apa benda, apa sistem imun badan kita ni dan apa kaitan dia dengan vaksin semua ni. Tapi sebelum korang tanya kan, mungkin korang tanya, kenapa banyak sangat varian kan? Sebab virus ni memang kerja dia evolve.
dan evolve. Jadi walaupun kita dah cucuk vaksin, mungkin kita perlukan lagi vaksin yang baru untuk melawan varian yang baru. Sebab memang kadang-kadang satu varian ni dia tak sama dengan varian yang asal ni. Jadi itu sebab tu kita kena pakai booster shot. Dan itu juga kenapa orang yang cucuk AstraZeneca ni dia macam kebal sikit sebab dia guna teknologi baru. Dia tak guna kuman mati lah, dia guna mRNA. Itu nanti saya cerita lain lah.